Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang berlaku di alam Melayu. Kita masih lagi dalam bab 2. Kegiatan ekonomi ni maksudnya apa aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu untuk menyara hidup, untuk mendapatkan hasil. Sebagai pekerjaan pun lebih kuranglah. Okey. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini tentang, kita akan kena pasti kemajuan kegiatan pertanian di alam Melayu. Jadi makna kata apa faktor yang menyebabkan kegiatan pertanian ni maju di alam Melayu. Okey, yang kedua, kita akan kena pasti kemajuan kegiatan perdagangan di alam Melayu. Tadi pertanian, sekarang ni perdagangan. Okey, jadi makna kata dua-dua ni kita akan tengok. Okey, macam mana dua aktiviti ni berjaya memajukan kerajaan alam Melayu. Okey, ini adalah pecahan kegiatan ekonomi. Okey, yang pertama pertanian, yang kedua perdagangan, yang ketiga pengumpulan hasil laut dan juga hasil hutan. Okey, yang ketiga aktiviti perlombongan dan juga pembuatan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar dulu tentang pertanian dan perdagangan. Okey, pertanian. Okey, tengok dulu dia punya pengenalan dia. Okey, alam Melayu mempunyai tanah yang subur. Itulah ini adalah hakikat yang sebenarnya. Okey, alam Melayu memang ada banyak tanah yang subur. Okey. Kemudian, kenapa aktiviti pertanian ni dilakukan? Okey, yang pertama, untuk menyara diri sahaja. Ini adalah yang mula-mula sekali yang berlaku. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka lakukan adalah untuk diri mereka dan juga diri keluarga mereka je. Kemudian, bila lama-lama, bila dah banyak dia punya hasil dia, barulah mereka akan pasarkan ataupun jual kepada orang lain ataupun yang tukar dengan barang-barang lain. Okey, masyarakat alam Melayu memang terkenal dengan kegiatan pertanian padi. Mereka suka tanam padi. Kalau pergi dekat kebanyakan negara-negara Asia Tenggara ni, memang ada nasi. Jangan risau. Okey. Jadi, kita akan tengok kat sini. Okey, kerajaan Angkor dengan kerajaan Funan. Okey, dua-dua buah kerajaan ni terletak di sepanjang lembah sungai Mekong. Sepanjang lembah sungai Mekong. Jadi, bila ada sungai, itu makna kata tanah tu subur. Subur untuk aktiviti pertanian. Okey, ini adalah tanaman padi. Okey, contohnya bila hujan turun, bila hujan turun, air hujan tu akan mengalir masuk ke dalam sungai dan juga ke dalam tasik lah. Kemudian, contohnya kat sini macam tasik Tonlesak. Okey, jadi air di situ dia akan dialirkan masuk ke dalam kawasan sawah padi. Jadi makna kata bila tanah subur, air cukup, jadi pokok padi ni boleh tumbuh dengan jayanya, dengan bagus. Okey, di Angkor. Pemerintah Angkor. Dia arahkan ataupun dia buat ataupun pekerja-pekerja dia lah. Buat barir. Barir ni adalah kolam. Kolam untuk menyimpan air. Jadi, air dekat kolam ni ataupun air dekat barir ni akan dialirkan masuk ke dalam kawasan sawah padi. Jadi, hasil dia, setiap tahun padi ni berjaya dituai sebanyak 3 hingga 4 kali. Ayat saya kat sini silap kan, saya betulkan. Jadi yang penting pelajar ingat, kerajaan Angkor ni dia punya hasil padi dia sangat banyak. Macam dekat negara kita
tuai padi setahun hanyalah paling banyak pun 2 atau 3 kali. Jadi makna kata kerajaan angkun ni memang hasil padi dia sangat banyak. Sebab apa? Sebab air dia cukup. Dia campur. Dia campur. Setiap kampung ada ketua air dia. Ketua air ni dia akan jaga ataupun dia akan selenggara terusan dan juga daik. Terusan ni tempat air lalu lah. Jadi makna kata bila tak ada masalah pengaliran air, jadi aktiviti penanaman padi ni berjaya dijalankan. Tak ada gangguan. Di kerajaan Majapahit pula, di kawasan Majapahit. Kawasan Majapahit, Pulau Jawa ni mempunyai tanah yang subur. Dan juga dia ada sungai, iaitu sungai Bengawan Solo dengan sungai Berantas. Di sungai ni lah yang membekalkan air kepada kawasan sawah padi. Dan juga, dalam kerajaan Majapahit ni juga, pemerintah dia membina sistem pengairan. Jadi makna kata, pemerintah dia memang betul-betul jaga sistem pengairan ni. Sebab itulah kerajaan Majapahit ni boleh menghasilkan banyak pengeluaran padi. Seterusnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni sama juga, dia menjadikan padi ni sebagai tanaman utama. Dan padi ni ditanam di kawasan pedalaman Palembang, terutamanya di tanah tinggi Pasemah dan juga Hulu Musi. Jadi makna kata padi dekat Sriwijaya ni padi yang berkualiti lah, tak ada pencemaran, air cukup semuanya lah. Jadi nampak tak? Jadi aktiviti pertanian dekat alam Melayu ni, kalau tengok, yang pertama, dia mementingkan tanah yang subur, dia perlukan tanah yang subur. Yang kedua, air yang mencukupi. Sebab itulah aktiviti pertanian, terutamanya padi ni, berjaya dilakukan di kawasan alam Melayu. Sebenarnya kita pergi kepada rempah ratus. Kalau tengok dekat gambar sebelah ni, dia ada bunga cengkeh, ada kulit kayu manis, dan sebagainya lah. Jadi bunga cengkeh tanam di Kepulauan Maluku. Buah pala tanam di Pulau Bandar. Lada hitam tanam di Sumatera dan juga Jawa. Jadi makna kata rempah ratus ni ditanam sebagai tanaman dagangan. Jadi makna kata rempah ratus ni asalnya tanam sebagai kegunaan harian. Tapi akhirnya dia mendapat permintaan yang tinggi daripada daripada kerajaan-kerajaan luar alam Melayu. Contohnya kerajaan India, kerajaan China. Jadi makna kata benda-benda ni benda yang penting di alam Melayu. Dan rempah ratus juga diperlukan di kawasan Eropah. Pertanian lain. Masyarakat alam Melayu juga tanam pisang, tanam tebu, tanam bijan, tanam kekacang, tanam kelapa. Dan juga mereka juga menangkap ikan. Ialah macam biasalah, ikan ni memang menu utama lah dekat alam Melayu. Sama juga mereka juga akan mendapatkan kulit kura-kura. Cuba cari apa kegunaan kulit kura-kura ni. Seterusnya kegiatan perdagangan. Ini kawasan alam Melayu. Kenapa aktiviti perdagangan ni maju di alam Melayu? Yang pertama, barangan dari alam Melayu menjadi tarikan pedagang luar. Macam tadilah rempah ratus tu antara barang-barang yang panas, barang-barang yang hot. Jadi barang-barang ni hanya terdapat di kawasan alam Melayu. Sebab itulah pedagang daripada luar sanggup belayar datang ke alam Melayu untuk mendapatkan barang-barang ni. Yang kedua, kedudukan alam Melayu di laluan perdagangan timur dan barat.
Okay, kita letak di tengah-tengah. Okay, orang barat nak ke China, kena singgah dekat kawasan Alam Melayu dulu. Kenapa? Untuk mendapatkan barang-barang tukaran. Okay, kemudian terdapat pelbagai kemudahan disediakan di Pelabuhan Alam Melayu. Okay, biasalah ada orang timur ni kan. Orang timur, itulah kita orang Melayu. Kalau orang datang rumah kita, kita jamu air, kita jemput masuk. Jadi makna kata, dekat Pelabuhan Alam Melayu ni, diorang sediakan macam-macam kemudahan. Okay, apa kemudahan dia? Okay, yang pertama, bekalan air. Yang kedua, tempat tinggal. Yang ketiga, tempat menyimpan barang dagangan. Yang keempat, kawasan berjual beli. Okay, jadi makna kata, pedagang daripada barat berlayar sampai dekat negara kita. Kemudian dalam perjalanan nak sambung pelayaran ke China tu, dia orang mesti dah habis dah bekalan air. Jadi air ni sangat penting di kawasan laut. Sebab laut ni bukan di kawasan yang sejuk, panas. Jadi perlukan air yang banyak untuk minum. Okey, yang kedua tempat tinggal. Sementara menunggu peralihan angin monsun ni untuk diorang berlayar terus ke China, jadi diorang akan berehat dulu dekat kawasan-kawasan alam Melayu. Okey, kemudian jadi sambil-sambil mereka berehat, sambil-sambil mereka singgah tu mereka akan berdagang. Jadi mereka perlukan tempat untuk berjual beli dan juga tempat untuk menyimpan barang dagangan. Okey, ini contoh pedagang dari luar. Yang sanggup berlayar sampai ke alam Melayu. Okey, China, India, Arab dan juga Parsi. Okey. Okey, apa yang dibawa oleh pedagang Cina? Yang pertama dia bawa sutera, kemudian dia bawa tembikar, pinggan mangkuk, payung, gula dan juga gendang. Jadi makna kata barang ni dibawa ke alam Melayu, kemudian dia jual ke alam Melayu, kemudian dalam masa yang sama dia akan bawa balik barang-barang yang ada nilai perubatan. Contohnya macam tadilah, macam lari hitam, bunga cengkeh semua tu. Orang Cina, dia minum teh campur dengan bunga cengkeh. Okey, ada ubat kat situ. Okey, kemudian pedagang India. Pedagang India datang ke alam Melayu. Dia orang akan bawa kain kapas, dia orang akan bawa tembikar dan juga macam jenis batu lah, batu yang berharga. Batu ni lah, batu permata semua ni untuk dijual di alam Melayu. Bila dia orang datang dekat kawasan alam Melayu, dia orang akan beli kain, dia orang akan beli kain sutera daripada China dan juga rempah ratus dia bawa balik ke negara, ke kerajaan India. Dia nampak tak pertukaran kat situ. Jadi maknanya kata pelabuhan alam Melayu ni jadi pusat perdagangan. Okey, apa yang dibawa oleh pedagang Arab dan juga Parsi? Okey, dia orang bawa pelbagai jenis tembikar, bawa minyak wangi, bawa manik, bawa barang kaca. Jadi dia orang bawa barang daripada negara dia orang lah, kerajaan dia orang lah. Kemudian mereka akan beli rempah ratus semua tu dan bawa balik ke tanah Arab dan juga Rom. Jadi makna kata kat sini, dia ibarat alam Melayu ni sebuah tempat persinggahan, sebuah tempat perdagangan. Pedagang daripada luar datang berdagang dan dalam masa yang sama dia juga beli barang dan bawa balik ke negara dia untuk dijual. Okey, last sekali. Okey, apa kesannya? Kesan kepada kerajaan alam Melayu lah. Okey, yang pertama tadi, berlakunya kemajuan dalam aktiviti pertanian dan juga perdagangan. Yang ketiga, masyarakat kerajaan alam Melayu mahir membuat kapal. Sebab dekat kawasan pelabuhan alam Melayu ni, kapal-kapal daripada jauh datang berlayar, singgah dan diorang akan baiki kapal dekat pelabuhan alam Melayu. Dalam masa yang sama,
masyarakat kerajaan alam Melayu pun mahir untuk buat kapal. Okey, yang keempat, masyarakat kerajaan alam Melayu juga menguasai ilmu pelayaran. Betul lah, ni saling berkaitan lah. Bila dah pandai buat kapal, mesti ada orang boleh berlayar jauh. Dia orang tahu waktu bila nak berlayar, waktu bila kena berlabuh. Ini adalah kelebihan-kelebihan kepada kerajaan alam Melayu. Okey, dah habis. Sampai di sini saja. Apa-apa soalan yang tak faham, boleh tanya saya semula. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.